Hai, saya Dr. Maliki. Jangan lupa ikuti video-video saya dan jangan lupa like and subscribe. Jom layan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Temui saya Dr. Maliki. Sekali lagi untuk kita mendengar pandangan dan juga cetusan hati nurani saya. Gracias. Saya ingin mengulas tentang perdebatan yang agak hangat dalam media sosial yang dikatakan antara kumpulan yang mewajarkan pemeriksaan pelajar-pelajar perempuan yang sedang datang haid di sekolah dengan kumpulan yang tidak bersetuju. Saya agak terkejut juga. Sebenarnya benda ini benar-benar berlaku, yang mana pelajar-pelajar yang diwajibkan untuk bersolat di sekolah, mana-mana mereka, khususnya perempuan, ini pelajar perempuan pelajar perempuan yang dia kata dia datang haid, dia tak boleh solat. Ada di antara mereka yang telah diperiksa secara fizikal oleh cikgu-cikgu untuk memastikan betul tak dia datang haid, betul tak dia datang bulan. Saya agak terkejut kerana adakah ini SOP oleh Kementerian Pelajaran? Setahu saya pernah jadi YDP PIBG, ada dalam SOP itu. Dan sebagai seorang ayah, saya memang tak setuju. Kerana apa? Cuba tanya pada guru yang terlibat. Kalau anak dia atau dia sendiri masa belajar dulu, sanggup tak dia dibuat macam ni? Tentu dia tak suka kan? Sampai dibawa dalam tandas, disentuh bahagian-bahagian tertentu yang rasanya tak perlu. Jadi ini adalah satu pelanggaran hak asasi manusia, ya. Jadi saya harap kerajaan, khususnya KKM, dapat membuat siasatan lanjut. Kalau ada berlaku seperti ini, guru itu perlu diambil tindakan dan perlu diberitahu, perlu dihentikan. Kerana ia sesuatu yang salah. Kerana mereka ini, kanak-kanak ini adalah tertakluk di bawah peraturan-peraturan perlindungan hak asasi manusia. Ya, itu penting. Kita dah nak raya dah. Tapi ada satu isu yang berkaitan dengan hari raya, iaitu kerajaan telah membuat keputusan mewujudkan harga shilling bagi barangan-barangan tertentu yang berkaitan dengan sambutan hari raya dan juga sambutan perayaan lain lah, maksudnya raya Aidilfitri, Aidiladha dan lain-lain. Dan antara barang-barang yang terkesan ni adalah harga ayam, harga daging lembu, daging kambing dan sebagainya. Jadi mungkin dalam sudut pandang para pembeli, masyarakat biasa, itu satu yang baguslah, ya, kerana rakyat mendapat harga yang tetap, tidak naik, dapat dikawal mengikut kewangan masing-masing. Namun hari ini saya nak bawa satu perspektif, iaitu sudut pandang pengusaha dan juga penjual atau peniaga barang-barang ini. Kerana apa? Kebetulan saya pun nak ada bela lembu juga. Jadi bayangkan, sekarang ni bang, dengan lepas PKP dan sebagainya, kos untuk membela lembu ini bukannya murah. Kalau dahulu dedak harga dalam RM30, RM35 satu beg, kabarnya dah RM60 satu beg. Nak pastikan lembu saya ni gemuk sebelum saya jual, banyak kos yang terpaksa saya laburkan. Dan ramai orang mengambil harga lembu ini, ada yang berkata harga daging lembu sepatutnya dalam paras RM40 sekilo. Namun begitu, kerajaan meletakkan shilling dia RM34. Bayangkan jauh tu, ya. Jadi ada orang kata tak berbaloi nak menjual, tak berbaloi nak keluarkan produk-produk ini. Jadi ada yang peniaga kata mereka tak mau menjual, tapi ada juga pihak kerajaan kata kalau tak nak jual dengan harga ikut harga shilling, maka kerajaan mungkin akan terpaksa buka peluang kepada AP ataupun permit mengimport kepada masuk barang-barang dari luar supaya mengimbang balik harga pasaran kepada para pembeli. Ini sebenarnya adalah satu konflik. Nampak simple, tetapi ialah konflik yang berkaitan dengan kitaran ekonomi dalam negara. Kita harus juga mendengar rintihan para pengeluar, penternak-penternak macam saya lah contohnya. Kerana apa? Kita buat, di samping nak buat fardu kifayah ini, kita pun nak ada margin keuntungan juga. Saya fikir kalau kerajaan ada cara untuk memperkenalkan skim tertentu, menambahkan contohnya subsidi kepada pembelian barang-barang perlu dalam peternakan, ia akan dapat mewujudkan satu kesaksamaan dalam kitaran supply and demand barang-barang perlu menjelang hari raya ini. Saya harap semua pihak akan mendapat manfaat. Dalam situasi pandemik ini, bukan hanya pembeli atau rakyat saja perlu dijaga, mereka yang terlibat dan sanggup untuk berkorban menjadi pengeluar, penjual dan peniaga juga harus dibantu dan diberi perhatian. Menang-menang, jangan satu pihak menang, satu pihak kalah. Kena menang, saya menang, awak menang, semua menang.
Untuk edisi antarabangsa ini, saya kembali ke negara Myanmar, iaitu jiran kita dalam wilayah Asia Tenggara. Kabarnya, Persatuan Asia Tenggara ataupun ASEAN akan membuat satu sidang khas berkenaan Myanmar ini. Namun begitu malangnya, dikatakan bahawa Kesatuan Asia Tenggara, ASEAN, telah menjemput ketua junta yang telah membuat rampasan kuasa kepada kerajaan sebenar Myanmar. Jadi jeneral ini telah dipanggil, dijemput untuk hadir dalam sidang ini di Jakarta, dan ia telah menimbulkan rasa tidak puas hati sebahagian besar penduduk seluruh dunia, apatah lagi di Myanmar. Dan sebenarnya, apabila junta ini telah merampas kuasa pada bulan yang lalu, dah lebih 500 orang telah dibunuh. Dan pembunuhan ini melibatkan bukan saja penyokong pro-demokrasi, tetapi juga kanak-kanak, orang tua, remaja juga dibunuh. Dan pembunuhan ini nampak sungguh jelas bahawa mereka hendak dibunuh dengan menggunakan tembakan-tembakan ke bahagian-bahagian kepala dan sebagainya. Ia bukan suatu yang disifatkan sebagai accident, tetapi sengaja dibuat satu serangan untuk menakut-nakutkan para pejuang pro-demokrasi. Dalam dunia demokrasi, dunia kebebasan, saya fikir ASEAN harus membuat satu ketetapan. Dia tak boleh lagi bersifat yang dikatakan tidak mahu mencampuri urusan negara ahli masing-masing. 10 negara ASEAN harus bersifat kredibel. Kerana apa? Selama ini ASEAN sentiasa bercakap tentang keamanan dunia, bercakap tentang pentingnya seluruh dunia memainkan peranan memastikan dunia ini aman dan damai. Tetapi, apa yang berlaku di hadapan mata, di hadapan hidung sendiri, tak dapat diselesaikan. Ini harus dibuat. ASEAN kena tunjukkan ketegasan. ASEAN harus memberi ruang kepada kumpulan NUG, iaitu National Unity Government, iaitu kumpulan ahli-ahli parlimen yang dipilih secara sah dalam pilihan raya yang lalu, yang mereka membentuk satu gabungan untuk mentadbir dan menyuarakan kepentingan negara Myanmar. Jangan lagi kita beri muka kepada junta ini. Kerana kalau dalam tengok sejarah Myanmar, dah banyak kali dah kumpulan tentera ini akan mengambil, merampas kuasa daripada pilihan raya. Mereka tak kira. Kerana apa? Kalau mereka rasa mereka dah tak boleh mengawal pengaruh mereka, mereka akan bubarkan kerajaan yang ada. Dan ia bukan sahaja mengambil kuasa, tapi juga membunuh dan juga mendatangkan kerosakan kepada rakyatnya. Jadi kalaulah ASEAN mahukan rantau ini stabil, tidak berlaku masalah-masalah yang berkaitan dengan transmigrasi dan penghijrahan yang bersebabkan perang saudara dan juga ketidakstabilan sesebuah negara ahlinya, maka ASEAN kena ambil tindakan segera. Hentikan tindakan-tindakan yang boleh memberi muka dan menaikkan imej junta seperti ini. Sampai masanya. Jangan tunggu lagi. Enough is enough for Myanmar. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Mahazai Batin. Dan jangan lupa, Hari Raya ini kita masih PKP. Jangan rentas negeri, sampaikan salam anda secara online saja. Jaga diri anda, jaga diri, jaga semua. Semoga anda terus terhibur dan mendapat maklumat yang baik daripada perkongsian saya. Jangan lupa untuk share, like and subscribe supaya saya terus semangat. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Adios.